inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Masina Alias dalam berita IKIM. Sebanyak 615,671 individu atau 17.3% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, sejumlah 14,176,241 atau 60.3% populasi dewasa di dalam negara pula telah menerima dos penggalak COVID-19 dan seramai 22,945,612 atau 97.5% lengkap vaksinasi, manakala 23,223,983 atau 98.7% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,799,326 individu atau 90% daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 2,888,143 atau 92.9% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Rekod tertinggi lebih 25,000 kes COVID-19 dilaporkan kemarin di Republik Singapura menurut Kementerian Kesihatan. Rekod kes tertinggi sebelum ini ialah 19,420 kes jangkitan yang dicatatkan pada 15 Februari lalu. Walaupun bilangan pesakit yang memerlukan oksigen dan penjagaan unit rawatan rapi ICU tidak tinggi, terdapat lonjakan permintaan katil hospital kebanyakannya bagi pesakit yang mempunyai penyakit kronik, kata Kementerian Kesihatan. Katanya lagi, ramai pesakit pergi ke hospital, poliklinik dan klinik biasa apabila mengalami simptom ringan atau tiada simptom untuk mendapatkan ujian pantas antigen ART. Ujian terbabit dijalankan oleh profesional perubatan dan didokumentkan dalam rekod Kementerian Kesihatan termasuk dikeluarkan sijil perubatan. Kementerian Kesihatan berkata perkembangan terbaru itu menambah beban kerja secara ketara kepada penyedia penjagaan kesihatan yang sememangnya berada di bawah tekanan yang tinggi. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan tindakan pertama dalam sekatan terhadap Rusia termasuk langkah menyekat kewangan negara berkenaan. Katanya tindakan itu diambil selepas Moskow didakwa memulakan pencerobohannya ke atas Ukraine. Beliau juga memberi amaran tindakan lebih tegas bakal diambil jika Rusia meneruskan langkah agresifnya. Tambah Biden, tindakan itu disasarkan kepada Bank Pembangunan Rusia, VEB serta anggota elit negara berkenaan. Pengumuman itu dibuat selepas Kesatuan Eropah melaksanakan sekatan selaras dengan usaha Barat bagi menekan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pegawai kanan Pentadbiran Amerika Syarikat berkata, biarpun tindakan menyekat pembiayaan baharu untuk Moskow dilihat langkah luar biasa dan tegas, tindak balas Washington tidak terlalu keras berbanding Kesatuan Eropah. Bagaimanapun katanya kesemua pilihan masih terbuka termasuk menyasarkan Putin secara khusus bagi memastikan kesannya cukup ketara. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 5 November dalam tahun 1866, Akhbar Jajahan Melayu keluaran pertama diterbitkan di Taiping, Perak di bawah pimpinan Muhammad Omar bin Haji Abu Bakar dan Said Abdul Hassan bin Said Burhan. Akhbar yang berukuran 50 kali 33 cm itu mengandungi 4 muka surat bertulisan Jawi dalam bentuk tulisan cap batu. Percetakannya dilakukan oleh Perak Pioneer Press, Taiping, Perak dan diterbitkan seminggu sekali pada setiap hari Khamis. Tujuan utama penerbitannya adalah untuk menyebarkan pandangan mengenai perkembangan bahasa, pelajaran dan adab Melayu. Penerbitan akhbar ini terhenti pada tahun 1867 oleh kerana tiada pengarang yang aktif, masalah kewangan dan persaingan dengan akhbar-akhbar Melayu Jawi yang lain. Meskipun diterbitkan selama setahun, tetapi peranannya dalam perkembangan bahasa Melayu dan penyebaran pengetahuan, khususnya adab-adab Melayu, amatlah besar. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Logo IKIM. Terdapat 6 ciri-ciri di dalam logo Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pertama, bentuk pokok di tengah melambangkan tahap produktiviti yang tinggi, sentiasa berkembang dan menghasilkan berbagai-bagai faedah. Kedua, pokok itu ditunjangi bentuk segi empat yang melambangkan Kaabah sebagai kiblat dan kesatuan umat Islam. Ketiga, rimbunan pokok pula mewakili rukun Islam yang 5. Keempat, di tengah-tengah rimbunan terdiri sebuah bentuk kubah lambang masjid yang menjadi pusat pembangunan dan aktiviti umat Islam. Kelima, pokok yang hidup subur dan berkembang terletak di atas perkataan IKIM yang merupakan sebuah wadah. Keenam, tulisan Jawi Kufi mencerminkan keindahan kesenian dan warisan ilmu Islam. Sementara warna biru samudera yang menjadi latar belakang logo melambangkan kedalaman dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala melebihi keluasan samudera di muka bumi ini. Warna emas di atas logo pula memperlihat bahan yang berharga dan tinggi nilainya. Selamat ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30. Memahami Islam, membina peradaban. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam duha dan juga salam aspirasi 10.1 untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10.10 pagi waktu ini anda bertemankan saya Nurhayati Paradi menerusi perkongsian aspirasi edisi Rabu yang positif. Hari ini 23 Februari 2022, ada yang menyambut ulang tahun kelahiran. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga-moga Allah kurniakan keberkatan pada usia dan juga segala usaha yang dilakukan insya-Allah. Dan hari ini juga kita berada di tanggal 21 Rejab 1443 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan di bulan Rejab ini, Syakban nanti, dan Allah temukan kita dengan Ramadan yang sangat kita rindukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kita ada 3 jam untuk sama-sama kita manfaatkan waktu kita insya-Allah. Yang tadi telah pun bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan Warna Pagi pada Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim untuk perkongsian Warna Pagi sebentar tadi. Baiklah, untuk bersama Yati kita ada 3 jam untuk kita manfaatkan insya-Allah. Dan 3 jam ini bakal kita mulakan dengan perkongsian Kelvin bertanya. Kejap lagi Kelvin akan bertanyakan soalan yang mana akan dijawab soalan tersebut oleh Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun pendeknya Dr. HD. Dr. HD akan jawabkan soalan-soalan tersebut. Moga-moga atas jawapan tersebut membantu kita sebenarnya, membantu bagaimana sebenarnya seni nak berdakwah pada individu yang belum Islam, supaya kita lebih faham tentang ilmu dan kita boleh menyampaikan ilmu tersebut kepada sahabat-sahabat kita yang belum Islam lagi insya-Allah. Jadi menerusi Kelvin bertanya nanti, anda boleh ikuti secara langsung di radio kita, di frekuensi yang telah pun kami sediakan, di platform-platform lain juga, di radio dalam talian ikim.my, dan juga di telefon pintar masing-masing menerusi aplikasi pintar di telefon pintar masing-masing, dan juga anda boleh ikuti videonya juga di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Jadi jom kita pagi ni kita nak dengarkan soalan daripada Kelvin dan jawapan daripada Dr. HD insya-Allah. Menerusi Kelvin bertanya, ikuti perkongsiannya insya-Allah. Dan kita mulakan pagi kita. Sebelum kita nak bersama menerusi rancangan Kelvin bertanya, kita ada simfoni featuring Izzat Lazim dengan Terus. Dalam kehidupan kita ni, bagaimanapun rintangan yang datang, pastikan kita terus berjalan kan. Seperti orang mengayuh basikal, bak kata Ustaz Fahrul, mengayuh kena teruskan kayuhan. Kalau tak, kita akan hilang keseimbangan dan jatuh. Nauzubillah min dzalik. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kesilapan seringkali terjadi, rintangan perlulah dihadapi, terus melangkah gapai mimpi indah, pedulikan segala caci jua persepsi. Kekurangan jangan jadikan alasan, pamerkan senyuman penuh kesan, andai kepenatan kuasai diri, berehatlah tetapi bukan berhenti. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan, walau berat teruskanlah.
Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan. Walau berat, teruskanlah kau berjalan. Biarkan mengubah dunia, jangan berubah kerana dunia gambarannya mempesona sementara. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan. Walau berat, teruskanlah kau berjalan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Dan Alhamdulillah dah pun bersedia di hujung talian untuk menjawabkan soalan daripada Kelvin. Tak lain tak bukan kita bersama dengan yang berusaha Ustaz Dr. Nur Muhammad Dahadi Zahalan ataupun Dr. HD di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak doktor sekali lagi sudi untuk bersama dengan rakan pendengar IKIM untuk menjawab soalan daripada Kelvin. Alhamdulillah. Doktor sihat hari ini doktor? Alhamdulillah sihat. Semoga Yati dan semua tim IKIM dan sidang pendengar semuanya dalam keadaan baik dan sihat. InsyaAllah, insyaAllah. Dan sebelum kita nak menjawab soalan Kelvin, dia tak sah kalau tak ada soalan daripada Kelvin lah kan. Jadinya saat ini kita dengarkan terlebih dahulu soalan Kelvin untuk minggu ini. Sebenarnya macam ni, bila saya beberapa tahun yang lepas saya pergi ke Jakarta dan saya ada lalu di depan masjid yang terbesar, Masjid Istiqlal. Masa tu kebetulan hari Jumaat. Kenapa kita di Kuala Lumpur ni atau di Malaysia selalu ada understanding yang bahawa dalam masjid tu semua kena sembahyang di dalam bangunan. Tapi yang ni dah terlebih keluar dah sampai kat jalan raya semua. So adakah dia boleh ke ataupun macam mana tu? Itu dia soalan Kelvin pada minggu ini doktor, berkaitan dengan solat Jumaat melimpah ruah doktor. Kat jalan raya pun ada, boleh ke? Jadi macam mana doktor jawapan, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana Allah izinkan kita untuk kita menjadi ahli dunia, untuk kita tingkatkan ketakwaan, keimanan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berada dalam keadaan sentiasa dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilupakan kepada Kelvin yang bertanya, masya-Allah, hari ini soalan mengenai solat Jumaat yang melimpah ruah sampai keluar, adakah boleh ataupun tidak, bagaimana? Satu soalan yang sangat menarik, dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak dilupakan. Semoga sidang pendengar semua yang sentiasa mengikuti Radio IKIM dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita bercakap tentang solat Jumaat, kita faham solat yang dilakukan pada hari Jumaat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Jumu'ah sendiri, ayat yang ke-9, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebelum kita nak tahu tentang solat di luar daripada kawasan masjid, kemudian boleh ataupun tidak. Kadang-kadang ada orang yang solat dia ialah rumah berdekatan, kan? Dia tengok orang kata solat nampak macam penuh, dia pun solat dekat rumah dia, boleh ataupun tidak. Macam yang ni, penuh ustaz. macam penuh, nampak macam penuh. Sebenarnya tak penuh pun, bolehlah dia solat dan dia hadir. Tetapi ialah kadang-kadang orang macam-macam. Jadi dia solat, dia kata alang-alang semayang kat rumah lah, dia kata ikut. Dan ada juga yang lagi dahsyat daripada tu, dia buka TV, dia tengok masjid negara, kan, sedang live, dia kata kita ikut di sini, dia hadapkan TV tu dekat arah kiblat, dia semayang ikut imam. Dia kata boleh ataupun tidak, nanti kita akan bicara insya-Allah. Tapi sebelum daripada tu,
DJ Yati dan semua sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah. Allah sebut fas'au ila zikrillah, bersegera, jangan lambat-lambat, kata Allah. Segera untuk mengingati Allah dan tinggallah jual beli. Apa urusan yang kamu buat? Maksudnya kamu tinggalkan untuk membesarkan Allah, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah perintahkan supaya kita melakukan solat Jumaat. Dan kelebihan solat Jumaat ni banyak kelebihan. Kan sebelum kita nak cerita tentang solat dia, kita tahu tentang kelebihan dia. Yang mana kelebihan ini diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang panjang, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu kepada sekalian hari, dan seagung-agungnya hari di sisi Allah, yang mana kata Nabi, keagungannya itu di sisi Allah lebih agung berbanding hari raya Aidil Adha dan juga hari raya Aidil Fitri. Nampak hebatnya hari Jumaat ini, kan? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hari Jumaat ini hari penghulu sekalian hari. Hari, kalau kita tahu dalam seminggu ada 7 hari, dan penghulu sekalian hari itu adalah hari Jumaat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat ni lebih besar daripada hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Kalau kita lihat, kan, DJ Yati dan sidang pendengar, hari raya ni ramai orang pergi, kan? Dia sunat. Dia sunat je. Tapi ramai orang pergi sebab apa? Sebab hari raya, kan? Pakai baju segak-segak, kan? Kemudian kalau kita di alam Melayu ni, kita pakai sampin, kalau orang perempuannya pakai telekung baru, kan? Seronok, dia rasa seronok hari raya. Tapi hari Jumaat tak berapa nak segak. Kadang-kadang itulah pakaian yang berbaunya dengan datang lambatnya, sebab dia tak rasa tentang kehebatan dan keagungan hari Jumaat yang disebutkan dalam hadis Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian Nabi sebut, ini kerana, sebab apa kita kena agungkan? Ini kerana pada hari tersebut terdapat 5 perkara besar. 5 perkara besar. Jadi, sidang pendengar, sambil-sambil dengar, kalau boleh catit. Tapi yang sedang memandu tu jangan catit pula, aksiden pula, susah. Jangan risau. Di iKim ada dia punya ni, di FB tu boleh ulang tengok balik, insya-Allah. Jadi 5 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, diciptakan. Padanya diciptakan, diturunkan ke bumi dan diwafatkan Nabi Adam alaihissalam. 3. Diciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat, diturunkan ke bumi pada hari Jumaat, dan diwafatkan Nabi Adam pada hari Jumaat. Hadis ni hadis yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, iaitu dah 3 dah. Padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan bagi selagi mana dia tidak meminta sesuatu yang haram. Ni persoalan yang menarik juga, kan? Kalau Ustaz ingat kejap lagi, Ustaz tak nak cerita sekarang, dia yang best-best ni kena dengar di hujung, supaya orang stay. Ustaz, waktu tu bila Ustaz? Saya nak doa. Tunggu sampai di akhir-akhir. Yang tu dia special sikit. Sebab itu perkataan yang ulama sebut berdasarkan hadis. Maknanya ada satu masa Nabi sebut doa mustajab selagi mana dia tidak minta benda-benda yang haram. Kemudian dah keempat, kan Nabi sebut 5, satu lagi apa Ustaz? Yang kelima kata Nabi SAW, padanya juga akan berlakunya kiamat, yang mana akan berlaku pada hari Jumaat. Jadi sebab tu bila Nabi SAW sebut 5 ini, itulah keagungan, kehebatan hari Jumaat.
Nabi Adam diwafatkan, Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diturunkan, kemudian ada hari ataupun ada masa pada hari Jumaat itu doanya mustajab. Dan yang kelima, hari kiamat akan berlaku seperti mana dalam hadis ni pada hari Jumaat. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu pentingnya hari Jumaat. Kita kena segera, kita kena pergi dan kita kena faham bahawa hari Jumaat ini seperti mana juga dalam hadis yang dikeluarkan ialah dalam hadis Muslim, hadis yang sama juga, kita kena faham bahawa hari Jumaat ini merupakan hari yang agung, hari yang hebat. Sebab tu bila kita nak pergi solat Jumaat, kan, sebelum kita nak kata tentang solat sampai melimpah ruah ni, sampai ke luar masjid ini, kita kena faham kalau kita tak nak solat di luar, datang awal. Datang awal. Kadang-kadang kita yang nak dekat-dekat solat tu lah yang baru kita sampai. Dia kata tak apa, yang penting solat. Yang ni lah tagline orang hari ni, janji solat, janji puasa, janji buat. Dia kira janji dia je lah. Tapi dia tak kira tentang adakah solatnya ataupun perbuatannya itu betul ataupun tidak berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dia bukan masalah janji, tetapi bila kita nak buat yang terbaik. Kan kalau dalam hidup kita ni, kan kalau kita janji buat bisnes, tiba-tiba bankrupt. Bisnes, tapi kita nak untung. Ataupun itulah kebiasaan kita bila kita berniaga, kita nak untung. Dan kita paling kurang pun balik modal, tapi letih sajalah, balik modal tak dapat untung pun tak dapat, rugi pun tak dapat. Jadi tak berguna juga. Yang paling bagus adalah kita buat untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah dengan baik. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena hadir pada hari Jumaat kerana hari Jumaat ini merupakan hari yang mulia. Sebab tu Kelvin yang bertanya, sebab apa Ustaz? Kan dia kata sampai melimpah-limpah keluar sebab keagungan hari Jumaat itu. Yang mana disebutkan tadi di dalam hadis Nabi SAW tentang keagungan dan kehebatan hari Jumaat. Sebab itulah hari Jumaat yang mana diambil daripada perkataan dalam bahasa Arabnya, Jumu'ah, diambil daripada perkataan jamak. Perkataan Jumu'ah tu, Jumaat itu, bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arab, Jum'ah, diambil daripada perkataan iaitu jamak. Maksud jamak ini iaitu berkumpul. Sebab itu kita berkumpul di masjid, di surau Jumaat, kan, kita berkumpul, yang menyebabkan kadang-kadang baru kita kenal, ya Allah, rupanya hidup lagi orang ni. Hari biasa tak nampak, kan, tapi hari Jumaat nampak, ada juga, kan, ingat tak ada. Ialah mungkin musafir ke, tapi alhamdulillah dia hadir, kan, dia datang sebab dia tahu tentang kelebihan fadilat Jumaat. Jadi di situ berkumpulnya kemesraan, kan, hubungan, mengetahui bahawa ada jiran-jiran yang mungkin baru, kemudian di sana nampak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mungkin kita, kalau dia tak datang, kita tahu dia mungkin ada sesuatu perkara yang boleh kita tanyakan khabar dia. Jadi hebatnya umat Islam ini, dia ada satu hari untuk dikumpulkan. Tetapi bukanlah bererti hari Jumaat saja. Dalam Islam, kita diminta bagi laki-laki untuk pergi ke masjid setiap masa, kan, daripada subuh sampailah isyak. Jadi tidak ada alasan bagi mereka yang tak nak pergi ke masjid, melainkan ada alasan-alasan yang tertentu ataupun keuzuran-keuzuran tertentu yang menyebabkan kita tak boleh hadirkan diri kita ke masjid. Lepas tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya kita ini datang ke masjid khususnya pada hari Jumaat, dan dijadikan hari Jumaat untuk membezakan dengan agama-agama lain. Kalau kita lihat, ini kata para alim ulama, kalau kita lihat, kan, hari Sabtu orang Yahudi, kan, orang Yahudi akan berkumpul. Hari Ahad orang Nasrani akan berkumpul di gereja mereka ataupun di tempat-tempat ibadah mereka. Dan bagi umat Islam, yang mana Nabi SAW dia suruh kita berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berkumpul pada hari Jumaat. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Kelebihannya juga antaranya di dalam seminggu ni dia mesti nak menghidupkan jiwa, nak menghidupkan hati, mesti ada tazkirah. Sebab kita kena ingat tazkirah ini menyebabkan hati kita hidup, menyebabkan kita akan ingat. Kan Allah sebut fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Maknanya dalam seminggu mesti ada tazkirah, mesti ada yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada fitrah kita, maksudnya kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran bagaimana yang Nabi ajarkan dalam seminggu. Jadi dijadikan hari Jumaat khutbah. Tapi orang kita, kan DJ Yati dan sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang pergi Jumaat ni dia bantainya lena, ya Allah. Siap package berdengkur sekali. Yang ni yang Macam jadi kena masalah. buai, doktor. Macam kena buat. Kalau kita nak, kadang-kadang duk rumah ni tilam 5 inci tak boleh tidur. Kan? Tilam tu punyalah empuk dengan aircon lagi, dengan keselesaan selimut, bantal, tapi tak boleh tidur. Pergi masjid boleh lena, boleh tidur dengan kipas, kadang-kadang panas berpeluh-peluh boleh tidur. Kan? Jadi hebatnya orang-orang yang sedemikian disebabkan kita anggaplah dia keletihan, kesian dia letih kan. Jadi kita kena ingat, kena tahu bahawa Jumaat ini dijadikan untuk kita menghidupkan hati kita. Sebab tu kalau boleh Jumaat ini kita rehat. Kan? Rehat yang secukupnya. Kalau kita tahu esok ni hari Jumaat, malam tu tidur awal. Kan? Tidur awal, kemudian kita bangkit pun bangkit awal, kemudian nak pergi Jumaat tu kita kena bersihkan diri kita. Tak ada masalah kalau kita dekat pejabat, contohnya pejabat, kita letakkan baju khas untuk pergi Jumaat. Kita wuduk dengan wuduk yang sempurna, basahkan muka ke kepala ke, kalau ada tempat nak mandi, mandi. Kan? Kemudian kita pergi Jumaat itu dalam keadaan segar, wangi. Kan? Rasa nampak hebat. Yang ni dengan pakaian berpeluhnya, dalam package peluh, masamnya lagi, sampai satu soh tu berbau. Jadi dengan stokingnya seminggu tak basuh. Yang ni benda-benda macam ni kita kena ingat. Bila berkumpul, kan kita nak keselesaan itu bukan saja keselesaan kita dengan Allah, tetapi keselesaan sahabat-sahabat yang di tepi kita. Kadang-kadang kita sujud. Bila kita sujud, kan kita bau orang depan. Sebab kaki dia dengan kita kan. Ya Allah, itulah kita kena jaga supaya tidak datang fitnah kepada umat Islam itu sendiri, kebersihan. Jadi Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai tentang solat di luar daripada bangunan, adakah dibolehkan ataupun tidak, maka di sana ada terdapat satu hukum bahawa dan ada terdapat satu syarat. Tidak menjadi masalah bila kita solat di luar daripada bangunan masjid sekiranya dalam penuh. Ada tak boleh kalau kita hari ni dalam, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak ada. Kan? Kemudian biarkan masjid kosong. Dalam tu kosong, pergi semayang dekat luar. Yang ni tak boleh. Sebab dalam tu masih lagi ada. Jadi kita kena penuhkan dalam, kita kena duduk, kerana dalam ini lebih baik. Kenapa? Sebab kita kena faham soft yang pertama kena rebut. Jadi soft yang pertama inilah kita kena usahakan untuk kita masuk dan kita duduk di soft pertama. Cuma ada jenis-jenis orang. Sebab Ustaz kena bagi tahu tentang ada segelintir-segelintir yang kadang-kadang dah lah datang lewat, dia punya langkah tu daripada belakang dia pergi potong sampai nak duduk depan, belakang tu imam. Kan? Dia pergi tolak orang sana, ditolak orang sini, duduk semata-mata nak duduk di hadapan. Jika sekiranya kita nak duduk di hadapan, secara adabnya kita datanglah lebih awal berbanding orang lain. Janganlah dah nak dekat, orang kata dah nak khutbah, dah ni ditolaknya semua orang, jadi menyakiti orang lain tak dibenarkan dalam syarak. Sebab tu bila ruang masjid tu dah penuh Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dibenarkan untuk kita solat di luar daripada masjid dengan syarat-syaratnya. Ada di sana syarat-syaratnya seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Syarat yang pertama, kata para alim ulama seperti mana yang disebutkan di dalam kitab, iaitu hendaklah tiada penghalang.
yang menghalang makmum daripada melihat imam. Maksudnya tidak ada masalah makmum ni dia nampak imam. Satu, contohnya di dalam ruang masjid dia nampak imam. Imam rukuk, dia rukuk. Imam sujud, dia sujud. Ustaz, kalau saya di luar daripada masjid, macam mana nak nampak imam? Kan? Itu persoalan. Maka kata ulama, sama ada kamu melihat imam ataupun melihat makmum, yang mana makmum tu nampak imam. Contohnya macam ni. Kita solat, kan biasa di masjid, bayangkan di masjid ataupun di surau Jumaat ini, kita solat, kita tak nampak imam. Tapi kita nampak makmum, yang mana makmum tu nampak imam. Kan mungkin makmum depan kita tak nampak lagi. Makmum depan lagi tak nampak lagi. Tetapi bila kita orang kata tengok sampai yang di hadapan tu, rupanya yang depan tu nampak imam. Jadi ia bersambung. Tidak jadi masalah kata ulama. Sekiranya sama ada kita nampak imam ataupun kita nampak makmum yang nampak imam. Sebab apa kena nampak? Sebab nak tahu pergerakan imam. Dijadikan imam untuk ikut. Jangan imam sujud kita dah salam lah. Imam baru sujud, kita dah Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Sebab kita kena ikut imam. Sebab tu kena nampak imam. Kan imam rukuk, tiba-tiba kita dah duduk tahiyat akhir lah. Jadi kena faham tentang kaedah itu, disebabkan Islam ni dijadikan untuk memudahkan kita untuk kita lakukan satu-satu perkara. Itu yang pertama kata ulama. Yang kedua, yang ni kebanyakan kita DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlepas, iaitu makmum boleh sampai kepada imam tanpa perlu menyimpang dan membelok daripada arah kiblat. Maksudnya makmum ini dia boleh pergi terus ke imam tanpa ada halangan, tanpa dia kena corner sana corner sini. Sebab kalau dalam masjid ni, bila kita di jalan raya, contohlah di jalan raya, kan bukanlah di tengah-tengah jalan raya, tak, kan mati pula kalau duduk tengah jalan. Kaki lima. Jadi dia di kaki lima jalan raya kan. Jadi bila kita duduk di kaki lima jalan raya, maka bila kita nak sampai ke imam tu, contohlah kalau kita nak pergi ke imam tu tanpa kita belokkan badan kita ke kanan ataupun ke kiri, kata ulama dibenarkan. Jadi memang masjid ni direka untuk menghadap kiblat. Kemudian kalau kita duduk, kita memang boleh sampai sebab pintu tu kan banyak. Jadi kalau kita ke kanan, kita boleh terus sampai ke imam, maka solat kita itu sah pada hari Jumaat. Dan syarat yang ketiga, jarak antara kedua-dua imam dan makmum ni, contohnya bila kita solat, kan kadang-kadang terpaksa seberang jalan. Dah penuh dah, kemudian jalan raya, kemudian dia seberang jalan. Maka kata ulama, jarak di antara saf yang terakhir dia ada khilaf. Ada ulama kata saf yang terakhir, ada ulama kata bangunan yang terakhir. Tapi kebanyakan ulama kata saf yang terakhir, yang mana bersambung dengan imam, yang terakhir tu sebelum jalan raya itu, kan dia mestilah daripada makmum terakhir, saf terakhir dengan makmum yang nak buat seberang jalan itu, dia mesti tidak melebihi 300 hasta. Salah sami'ah zira' disebut. 300 hasta. Baik, Kelvin mungkin bertanya, Ustaz, 300 hasta tu apa pula? Kan? Dia adalah perkiraan yang mana disebutkan oleh ulama dalam erti kata lain 150 meter. Jarak dia 300 hasta tu kata ulama 150 meter ataupun ada yang menyebut dalam 141. Tapi tidak jadi masalah, kata ulama 150 meter itu mestilah antara makmum dengan jarak yang di sebelah jalan itu jangan melebihi 150 meter. Kalau lebih daripada itu, maka dia telah terputus kata para alim ulama. Sebab tu Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, nak solat di mana pun yang penting ada syaratnya, dan yang paling penting sidang pendengar sebelum kita nak berehat, yang paling penting jangan ganggu laluan orang. Kadang-kadang kita ni pakat letak sejadah solat. Kan, dia tak kira kereta, dia tak kira lori, dia kata saya tengah ibadat kepada Allah. Betul nak ibadat kepada Allah, tapi kena cara dia. Jangan ganggu laluan orang. Kan ni tengah jalan, dia kata semua kena berhenti. Ni nak menghadap Allah. Tak.
Islam tak macam tu. Islam melarang kita hari ni mengganggu orang lain. Tak boleh. Jadi nak solat itu tengok-tengok juga kawasan dia. Mestilah kawasan tu suci, mestilah kawasan tu bersih, kan. Kemudian tak mengganggu orang lain nak lalu lintas, kan. Contohnya di jalan raya. Jadi saya yakin pihak masjid, pihak surau telah menyediakan tempat ruang yang cukup. Dia dah fikir dah semua benda-benda ni semua. Maka kita ikutlah apa yang telah disuruh. Jangan pandai-pandai. Kerana memandai-mandai itulah yang menyebabkan bukan saja kita tak dapat apa-apa, bahkan kita mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Itu baru kata tentang solat jangan sampai halang lalu lintas, Ustaz, kan. Ini kadang-kadang ni solat Jumaat juga, parking kereta pun menghalang lalu lintas orang. Itu pun kena ambil berat juga, kan, Ustaz, kan. Kita akan berjerat seketika dan kembalinya nanti kita nak jawab satu soalan daripada sahabat kita ni, Doktor, daripada Shah Alam Halil. Kata, Ustaz kata ada majikan bukan Islam tanya, kenapa hanya orang lelaki je yang perlu solat Jumaat? InsyaAllah kita akan kongsikan jawapannya lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan, kekasih
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya, dan soalan Kelvin pada minggu ini berkaitan dengan solat Jumaat. Dan Alhamdulillah mendapat jawapan yang sangat baik, sangat bernas daripada Dr. HD yang bersama-sama dengan kita. Mungkin Doktor, kita nak sambung lagi perkongsian kita pada kali ini, nak menjawab juga soalan daripada sahabat kita sebentar tadi. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Yati, kepada Kelvin, kepada sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Moga-moga dengan apa yang kita dengar pada hari ini, dia akan menjadikan kita ni orang yang mengetahui dan orang yang boleh mengamalkan apa yang kita tahu. Baik, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika mana ditanya tadi satu soalan, iaitu kenapa orang lelaki saja yang dia perlu hadir solat Jumaat. Orang perempuan, adakah orang perempuan ni, ini adalah satu penganiayaan kepada wanita. Dia sampai kadang-kadang tahap macam tu kan. Kalau ada semangat untuk beribadah ni baguslah kan. Kadang-kadang ada orang yang berlumba-lumba hal dunia. Tapi bab-bab solat ni ataupun bab-bab ibadat, tak apalah, dia kata okey lah orang perempuan duduk rumah kan. Jadi sebenarnya dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, kata baginda Rasulullah, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabi aw marid. Kata Nabi SAW, solat Jumaat ini adalah hak yang wajib, yang perlu, yang pasti kena dilakukan ke atas setiap muslim, kecuali, kata Nabi, itu secara berjemaah, kecuali 4 golongan kan. Jadi orang muslim ini kalau dia terkira salah satu daripada 4 golongan, maka dia dikecualikan. Bukan dikecualikan maksudnya tidak dibenarkan, diberikan kelonggaran. Siapa mereka? Yang pertama, hamba. Ini sistem dahulu kan, sistem hamba ada, sekarang ni dah tidak ada dah hamba. Yang kedua, orang wanita, orang perempuan. Jadi orang perempuan diberikan kecualian, dikecualikan daripada menghadirkan diri ke masjid untuk solat Jumaat. Yang ketiga, kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak ialah yang belum baligh dan sebagainya, dikecualikan. Tapi mereka nak hadir boleh ataupun tidak boleh, tidak jadi masalah. Wanita nak hadir boleh, tidak jadi masalah. Ni bukanlah larangan yang tak boleh langsung, dikecualikan. Ataupun yang keempat, orang yang sakit. Maka orang yang sakit ini tidak jadi masalah sekiranya dia tidak hadir. Kalau DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau di negara Arab, Jumaat ini dihadiri oleh wanita juga. Cuma di negara kita ni taklah hadir. Kan? Sebab beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah disebabkan kalau lelaki pun kita tengok dah sampai ke jalan raya, macam manalah wanita tu, itu tempat wanita diambil. Kan? Kadang-kadang dibukanya tempat wanita tu, tempat soh yang kebiasaan wanita untuk orang lelaki duduk solat Jumaat, itu pun tak cukup. Ditambah pula dengan dekat-dekat dengan sekeliling bangunan sampai ke belakang, kalau tambah wanita saya rasa boleh sampai ke, bukan saja keluar, tak tahu sampai ke mana kan, sebab ramai. Jadi sebab itu kata para alim ulama, tidak diperintahkan wanita untuk hadirkan diri. Yang kedua, Islam ni menjaga ikhtilat. Apa maksud ikhtilat, Kelvin? Ikhtilat ni tidak ada pencampuran lelaki dan perempuan. Islam cukup jaga. Dia tidak mahu, Islam tak nak mahu percampuran ini menyebabkan nanti timbul fitnah, ada menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi sebab itu, bila dah terlampau ramai lelaki, kemudian nak masuk, keluar pintu, inilah yang menyebabkan sehingga kan pada zaman Rasulullah, Nabi bila tengok lelaki perempuan bercampur keluar dalam satu pintu, Nabi SAW sediakan khas pintu disebut babun nisa, pintu untuk wanita. Nampak? Hebatnya Nabi Islam yang mana menjaga wanita, maruah wanita tu. Kan kalau hari ni bersesak-sesak kan, lelaki perempuan kan tak elok. Jadi sebab itu Jumaat ini tidak digalakkan kepada wanita supaya tidak bersesak-sesak dengan lelaki. Dan kita alhamdulillah di Malaysia ni ada macam kalau kereta api tu dia punya khas untuk wanita, nampak? Tapi kalau lelaki masuk dalam tu, dia kena check balik lelaki ke perempuan dia. Jadi orang perempuan je boleh masuk kalau bas, sebab nak menjaga tadi untuk keselamatan wanita. Orang wanita pun rasa selamat. Begitu juga Islam menjaga, lebih menjaga daripada segala-galanya. Jadi Islam menjaga supaya wanita ini
tidak dilakukan sesuatu perkara yang tidak diingini. Lagi-lagi ialah Jumaat ini ramai, sebab tu kata ulama untuk menjaga tidak digalakkan wanita. Tapi sekiranya ada ruang yang cukup, ada tempat yang cukup, wanita nak hadir juga tidak jadi masalah kata ulama, kerana tidak ada larangan secara langsung. Kerana kata baginda Rasulullah dalam hadis Muslim, la tamna'u ima Allah masajidillah. Jadi janganlah kamu menghalang hamba-hamba perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Boleh, tidak jadi masalah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut wanita ni, kan, kita kena ingat yang menjadi ketua keluarga ni adalah lelaki. Sebab tu lelaki dengar khutbah Jumaat. Kalau lelaki lena, balik isteri tanya, bang, tadi khutbah apa bang? Allahu Akbar, panjang imam tu khutbah. Kan? Yelah bang, cuba abang bagi tahu apa yang imam sampaikan. 3-4 poin pun terlalu panjang nak dikatakan. Padahal dia tidur. Sebab itulah lelaki ni, bukan lelaki ni nak kata hebat saja, dia kena hebat daripada menyampaikan. Dia jaga isteri tu. Kan, kalau sidang pendengar ni selalu rata-rata panggil suami panggil isteri ni sayang. Kan? Sayang, tadi khutbah tadi imam sebut yang pertama ada khutbah dengan bini dia pula. Barulah nampak kejantanan lelaki sejati. Yang ni kadang-kadang bila isteri tanya, nantilah abang cerita, nanti kita kena membentuk keluarga yang harmoni, bermula daripada suami, yang mana suami ni bertanggungjawab untuk memberikan input kepada isteri dan anak-anak. Barulah keluarga tu bahagia. Kan? Dia khutbah balik, dia lepas geram dekat isteri. Isteri pun dengar, bernanah telinga, kan. Imam tak sebut pun, tapi dia tambah. Isteri, jangan derhaka suami. Tadi saya dengar tak ada pun imam sebut. Ya, itu abang yang tambah. Kan, jadi tak ada masalah. Itu asam garam dalam rumah tangga. Baik, DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak kongsikan juga, kalau ada soalan nanti kita akan tengok soalan. Ustaz nak kongsikan, Kelvin, hari Jumaat ini sebab apa hebat? Kan kita dah sebut tadi tentang 5, antara kehebatan yang disebut tadi yang keempat adalah doa mustajab. Sebab tu kalau kita tengok, orang Islam berlumba-lumba, dia nak buat amalan, dia nak sedekah, dia nak infak, dia tunggu hari Jumaat. Kan, dia tunggu, Ustaz saya nak sedekah ni, hari Isnin saya tak nak lagi, hari Selasa tak nak lagi, Ustaz tunggu hari Jumaat baru kami nak infak. Jadi hari Jumaat ni penuh orang bagi infak, wakaf hari Jumaat sebab keagungannya. Baik, dalam satu hari, yang mana hari Jumaat ini ada satu masa, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, fi yaumil Jum'ah sa'atun, kata Nabi, la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah khaira illa aqtahu. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi, pada hari Jumaat ini ada satu masa yang sekiranya ditepati, sekiranya tepat pada waktu itu oleh seorang Muslim, dalam keadaan dia bersolat, dia meminta kepada Allah sesuatu, dia doa kepada Allah, kata Nabi, hadis Bukhari, hadis yang sahih, pasti Allah akan memperkenankan permintaannya. Allah Akbar. Kita hari ni cari doa mustajab dekat mana, Ustaz? Inilah. Kan, kita nak doa kita mustajab, nak Allah dengar, tapi malas nak doa. Masalah juga. Kan, jadi kita kena faham di mana tempat-tempat yang mustajab. Antara tempat-tempat yang mustajab ni, Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, antaranya adalah satu masa pada hari Jumaat. Ya Allah Ustaz, panjang benar. Satu hari kan kita nak doa 5 minit pun rasa lenguh dah. Kan, jadi macam mana Ustaz kita nak berdoa? Jadi ulama ada berbeza pandangan. Yang pertama, pandangan pertama, waktunya, ni waktu nampak, dispesifikkan. Jadi catat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, waktunya adalah ketika khatib duduk di atas mimbar. Waktu khatib duduk di atas mimbar sehingga selesai solat, waktu itulah kata ulama doa mustajab. Doa mustajab. Cuma janganlah kita pergi angkat khatib tengah khutbah kita, ya Allah ya Tuhanku, kau ampunilah. Dengarlah khutbah, doa ni dalam hati. Jadi kita dengar dalam hati, kita dengar sambil kita berdoa, ya Allah ampuni, ya Allah permudahkanlah aku, ya Allah bagilah aku kebaikan dunia dalam hati kita, kata ulama. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, waktunya adalah selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Sebelum masuknya waktu maghrib. Maksudnya lepas asar
sehinggalah terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Ada ulama pandangan yang kedua, itulah doa ataupun itulah waktu mustajab. Nombor 3, waktunya adalah ketika solat didirikan sehingga selesai. Waktu tengah solat Jumaat, waktu itulah doa mustajab sehingga selesai. Itu pandangan ketiga. Pandangan yang keempat, waktunya apabila imam keluar sehingga selesai solat. Maksudnya imam keluar daripada tempat untuk nak berkhutbah, kan, sehinggalah selesai solat, maka itulah tempat ataupun itulah waktu doanya mustajab. Ustaz, 4 ni pening kami Ustaz, mana satu yang nak ni? Kata imam keluar ke, waktu khatib ke, tak apa, ulama bincang lagi. Sebab tu kalau kita baca perbincangan ulama, seronok. Ulama kata kebanyakan para fuqaha, para alim ulama mengatakan waktu yang terbaik untuk kita berdoa pada hari Jumaat, dia macam suspense sikit kan, jeng macam tu lah, dia bagi suspense sikit, ialah bersedia, ialah waktunya selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Kebanyakan ulama kata lepas asar ni fokuskan pada doa. Sebab tu para alim ulama lepas daripada asar, waktu asar mereka tak terima waktu tetamu pada hari Jumaat. Sebab mereka nak waktu itu adalah doa khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni diceritakan dalam kitab-kitab para alim ulama zaman-zaman dulu, iaitu mereka akan fokuskan pada lepas asar ni sehinggalah terbenam matahari, mereka akan fokuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita waktu tu lah seronok. Esok kan cuti Sabtu, waktu tu lah kita pergi supermarket, waktu tu lah jangan lupa kan, tapi tak ada masalah nak pergi, tapi lupa doa. Jangan lupa doa lepas asar sehingga terbenam tu, doa sambil-sambil tolak troli tu kan, tengok barang-barang cuci mata ni, ya Allah ampunilah dosa aku, ya Allah, ya Allah kau bagilah hidayah kepada bini aku, ya Allah, habis duit aku ni kejap lagi kan. Jadi doa-doa lah kita, insya-Allah. Suami doa isteri, isteri doa suami, doa anak-anak, insya-Allah bahagia dunia akhirat. Itulah doa yang mustajab, Kelvin dan sidang pendengar, pada hari Jumaat jangan kita lupakan. Baik, insya-Allah. Kelvin, kalau nak doa sekarang pun boleh jaga Kelvin kan, hari Jumaat, waktu tu Ustaz dah kongsikan tadi. Masya-Allah, terima kasih banyak doktor untuk perkongsian, dan kita sampai hujung-hujung dah pertemuan kita pada hari ini. Mungkin sedikitlah pesan-pesan doktor juga untuk rakan-rakan pendengar kita bila sebut tentang solat Jumaat dan juga hari Jumaat, kemuliaan hari Jumaat itu sendiri. Silakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Kelvin dan DJ Yati, masya-Allah, seronok apabila kita bercakap, dan indahnya Islam bila kita tahu. Kita kena faham Jumaat adalah hari yang agung. Maka kita bila sampai hari yang agung, hari yang besar ni, kita dah bersedia. Sedia tu penting, persediaan. Kalau kita hari ni nak pergi ke rumah ialah pembesar, contohnya orang yang hebat-hebat, kita dah bersedia gosok baju tu seminggu sebelum majlis. Gosok baju. Ni baju tepi line tu tajam, kena memang bercalar. Nak kata gosok perfume tu, kalau boleh dia nak 1 botol, bukan dia spray. Mandi terus. Jadi nak kata jaganya, bukanlah orang buat, tapi nak kata jaganya bersungguh-sungguh, itu untuk nak menghadiri satu majlis yang besar. Kita dalam Islam ni nak menghadap Allah yang maha hebat, maha agung, hari yang sangat agung. Tak salah kalau kita sediakan satu baju yang khas untuk kita hadir solat Jumaat, menyatakan kerinduan kita, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pilih baju yang terbaik. Janganlah baju labuci kan, baju yang sesuai kan, jubah ke kurta ke apa sajalah, baju pejabat ke nak pakai kot ke, ikut. Yang penting keselesaan dan berwangi-wangianlah ketika mana untuk pergi solat Jumaat, kerana di sanalah kita merapatkan hubungan dengan Allah dan juga dengan manusia. Kita buat, kita dapat. Sebab tu Ustaz selalu sebut biar perlahan, asal berjalan. Buatlah sedikit-sedikit, insya-Allah Allah akan berikan kerahmatan pada kita. InsyaAllah biar perlahan, tapi kita buat dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah. Sikit-sikit istiqamah, insyaAllah. Apa pun yang penting, hari ni jawapan kepada soalan Kelvin, kalau melimpah ruah boleh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor, penjelasan dengan syarat-syaratnya dah diberikan. Bagi rapas terlepas dengar, anda boleh dengarkan kembali video ini nanti untuk dapatkan poin-poin tersebut, dan juga kehebatan hari Jumaat untuk sama-sama kita imarahkan hari Jumaat tersebut. Terima kasih banyak doktor untuk pertemuan pada kali ini. Bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
susah